Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, berjumpa kita kembali dalam kuliah. Dan pada hari ini sebenarnya kita nak cerita mengenai bab 6. Okey, mengenai bab 6. Okey, apa yang menariknya adalah bab 1 hingga 6 ni dia akan masuk dalam ujian. Tapi kali ni ujian kita akan buat soalan MCQ sebanyak 80 soalan. Sebanyak 80 soalan. Daripada bab 1 hinggalah bab 6. So, bab hari ini adalah antara bab yang akan masuk di dalam ujian kita. Kalau para pelajar boleh tengok, dalam bab 6, sebenarnya tajuk dia adalah mengenai strategi pembangunan dalam mempertingkatkan produktiviti organisasi. Dan dalam buku, kalau para pelajar ada buku sekarang, so para pelajar boleh buka pada muka surat 69. Pada muka surat 69. So, kita akan tengok sama-sama lah mengenai bab 6. So dalam bab 6 ni, macam di skrin sekarang adalah mengenai strategi pembangunan Islam. Kenapa kita tak lihat strategi pembangunan Barat? So dalam bab pembangunan ni lebih kita fokuskan kepada pembangunan Islam lah. Sebab sebelum-sebelum ni bab-bab atas tidak berat. So saya tahu banyak teori yang para pelajar kena hafal. So forward ni, dalam bab-bab terakhir ni insyaAllah akan dipermudahkan. Cuma cabaran tu lah. Nama topik pun cabaran kan. Cabaran iaitu bab 8 tu dia akan sedikit susah seperti bab 1 dan bab 2 semula. Tapi tak apa, kita boleh belajar sama-sama ilmu tersebut. Sorry lah, salah pula. Sama-sama ilmu tersebut. So dan saya harap segala ilmu yang saya sampaikan ni akan memberi manfaat kepada para pelajar. So jomlah kita start kita punya kuliah pada hari ini. Kita start dengan strategi pembangunan Islam. Strategi pembangunan Islam ni, kalau boleh tengok pada muka surat 69, kalau para pelajar boleh tengok pada muka surat 69, sebenarnya terdapat beberapa prinsip dalam melaksanakan pembangunan yang diredai oleh Allah. So, development pembangunan adalah perkara yang perlu dilakukan oleh manusia lah. Dan kalau kita lihat sebenarnya kita perlu mengikut beberapa prinsip lah agar pembangunan yang kita laksanakan tu bukan sekadar mengikut landasan syarak, malahan juga dia mendapat keredaan Allah. Sebab apa? As human, sebagai manusia yang hidup kat muka bumi ni, kita sebenarnya tujuan hidup adalah untuk mencari redha Allah. Tak kira dalam apa bentuk perkara ataupun apa bentuk kerja yang kita buat. So mencari redha Allah itu yang penting. So apa prinsip yang ada? Yang pertama, kalau para pelajar boleh tengok dekat skrin ni, yang pertama adalah tidak meninggalkan perkara wajib yang perlu dikerjakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana sebagai seorang Muslim, individu Muslim tu dia tak boleh lah kita kata sebenarnya meninggalkan tugas yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dirinya, dan juga kita kata tak buat langsung apa benda yang Allah amanahkan kepada kita. Contohnya adalah, nanti kita akan lihatlah penerangan dia pada next slide. Sekarang kita tengok dia punya main point dululah. Yang kedua adalah khalifah di muka bumi ini. Sebenarnya manusia macam kita kata, kalau nak melaksanakan pembangunan yang diredai Allah, kita kena jadi khalifah lah. Bukan sekadar kita hidup je di muka bumi ni, tapi juga kita hidup tu dengan menjalankan amanah, dan dalam masa yang sama, kita menyampaikan syiar Islam. Itu yang kita nak. Seterusnya adalah kita menanamkan nilai-nilai agama. Penanaman nilai-nilai agama dan diri itu adalah perlu. Dan apa penerangan ni kita akan lihat nantilah. So, kemudian pembangunan sebagai kekuatan, bukan pembangunan sebagai kita kata kelemahan. Kan kita ingin cantik, kita buat perkara yang tidak berlandaskan syarak, kemudian kita sanggup berhutang, itu bukan perkara yang kita kata boleh membangunkan diri kita. Seterusnya adalah pembangunan mencapai matlamat dan juga berlandaskan syariat. Itu antara prinsip-prinsipnya lah. So, kita akan pergi one by one hari ini. Dan saya akan terangkanlah mengenai kita kata prinsip-prinsip ataupun strategi di dalam pembangunan Islam. Kita pergi kepada poin yang pertama ataupun prinsip yang pertama.
Okey, so kalau para pelajar boleh tengok dekat sini. Okey, saya buka slide. Okey, prinsip pertama ni adalah tidak meninggalkan perkara wajib ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita sebagai manusia, kita sebagai khalifah telah diberikan tugas. Oleh itu, okey, kita diwajibkan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Dan kita tidak boleh sama sekali, kita kata, melupakan kewajipan tersebut. Antara kewajipan ni adalah mengerjakan solat, mengeluarkan zakat, iaitu kita kata dengan membelanjakan harta ke jalan Allah, sedekah, infak, wakaf, melaksanakan perkara baik, meninggalkan perkara tidak baik ataupun amal makruf nahi munkar. Dalam masa yang sama, sebagai khalifah, kita mengajak orang semua membuat kebaikan. Dan juga dalam masa yang sama, jika seseorang itu membuat kemungkaran, kita cuba untuk cegah, kita cuba untuk elakkan perkara tersebut. Itu antaranya lah. Okey, yang ni lah kalau tengok. Okey, so ada 4 poin tadi. Okey, macam saya cakap. Yang pertama, tidak meninggalkan perkara wajib seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tidak sama sekali sebab perkara itu telah diletakkan sebagai syarat untuk kita hidup di muka bumi ni. So, kita kena buatlah. Yang kedua, perkara-perkara yang disebutkan tadi adalah seperti solat, zakat, membelanjakan harta ke jalan Allah. Okey, sama ada infak dibenarkan, sedekah dibenarkan, wakaf dibenarkan, tetapi yang wajib adalah zakat. Perkara sunat yang saya sebut tadi. Wakaf, infak, sedekah, itu adalah sunat. Perkara wajib adalah zakat. Dan zakat, macam saya cakap, tidak tertakluk kepada zakat fitrah semata-mata, tetapi juga tertakluk kepada zakat harta. Yang ketiga, macam para pelajar boleh tengok dekat skrin ni adalah mengamalkan amal makruf nahi munkar, iaitu kita sebagai manusia perlulah sentiasa membuat kebaikan dan juga menjauhi kemungkaran. Sebab kemungkaran tu adalah perkara yang tidak disukai. Apa perkara kemungkaran? Perkara kemungkaran itu adalah perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak dibenarkan dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai individu muslim. Contoh menipu, itu adalah mungkar, perkara mungkar. Sebab apa mungkar? Sebab kalau manusia tu menipu, kemudian kita kata kat sini, sebenarnya dia akan menyebabkan Allah mungkar. Dia buat perkara yang Allah tak suka. Di mana, untuk meninggalkan perkara yang wajib ke jalan Allah itu, kita juga sebagai khalifah kat muka bumi ni, so kita kena ingat benda tu. Dan kita kenalah mengajak orang-orang lain juga berbuat kebaikan. Itu adalah prinsip yang pertama. So kita masuk kepada prinsip yang kedua. Pada prinsip yang kedua, kalau kita lihat di sini adalah khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang pertama ni, tak nampak kan? So tak apa. Yang pertama ni, tidak boleh melupakan kedudukan sebagai khalifah. Sebagai Muslim, kita tak boleh sama sekali melupakanlah bahawa kita ni di muka bumi ni hanyalah khalifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana apa yang kita ada, tak kira lah apa yang manusia lain ada, semua tu adalah milik Allah. Tapi apa yang kita punya, contoh badan kita, mata kita, tangan kita, mulut kita, hidung kita, telinga kita, kemudian kereta kita, anak kita, ibu bapa kita, semua tu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat juga, kita ni hanya khalifah yang tadi kan. Yang ketiga, manusia hanya diberi kepercayaan sahaja untuk mentadbir apa yang kita katakan milik Allah tadi, iaitu badan kita, mata kita, tangan kita, anak-anak kita, anak murid kita, dan sebagainya. Untuk mentadbir, so kita perlu berlandaskan kepada syariat Islam. Itu yang penting. Jangan tak berlandaskan kepada syariat. Boleh nak mentadbir, tak ada masalah. Cuma kena berlandaskan syariat. Itu adalah kita kata prinsip dalam pembangunan yang bertujuan untuk mendapatkan redha Allah. Dan kemudian, untuk kita mengikut syariat Islam tu, kita kenalah mengikut ketetapan lah. Ketetapan oleh siapa? Ketetapan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, ketetapan yang telah ditetapkan dengan hadis ataupun sunnah. Apa-apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk perbuatan. Itu adalah sunnah. Boleh juga. Tak ada masalah.
Okey, itu antaranya lah prinsip yang kedua. So, kita masuk pada prinsip yang ketiga. Okey, prinsip yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai agama. Okey, di mana di sini segala bentuk pembangunan tu perlulah ada nilai agama dia. Perlulah ada nilai agama yang ditanam. Okey, dan paling penting sekali akhlak lah. Kerana ia juga merupakan komponen yang paling penting. Okey, agar bila kita berakhlak, segala tugas-tugas kita tu kita akan jalankan dengan amanah. Dan kita tak akan jalankan sesuatu perkara tu yang berlanggar dengan syarat. Dengan syarat. Dengan syarat. Kita tak naklah perkara tu berlaku. Kita elakkan perkara-perkara begitu berlaku. Seterusnya adalah ini bagi mengelakkan penipuan dan kezaliman dalam pembangunan. That's why kita kena ada akhlak. Bila kita ada akhlak yang baik, kita tak akan sama sekali mempergunakan jawatan yang kita ada tu untuk kebaikan diri kita semata-mata. Bila kita gunakan untuk kebaikan diri kita semata-mata, maksudnya kita tak berikan kepada orang yang sepatutnya. Oleh itu kita telah melakukan kezaliman, dan dalam masa yang sama kita telah menipu rakyat kita, masyarakat. Sebab pada awalnya kita diberikan tugas untuk melaksanakan, kita kata, pembangunan terbabit. Pembangunan yang tidak diredai oleh Allah akan dianggap sebagai maksiat semata-mata. Dahlah tak diredai, malahan dianggap sebagai maksiat, bukan dianggap sebagai ibadah. So elakkanlah. Oleh itu kita perlu tanamkan nilai-nilai agama dalam diri sebelum kita nak capai, kita kata, pembangunan yang diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya. Prinsip yang keempat adalah pembangunan sebagai kekuatan. Di mana kita patut gunakan pembangunan ini sebagai sumber kekuatan dan bukan sumber kelemahan semata-mata. Kalau kita lihat dekat sini, dalam sebagaimana firman Allah dalam muka surat 70, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang seandainya meninggalkan sesudah mereka zuriat, iaitu anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap iaitu kesejahteraan mereka. Oleh itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Di mana di sini adalah kita tidak boleh bergantung kepada pembangunan yang dibawa oleh kuasa asing, kerana mereka akan jadikan pembangunan itu sebagai alat untuk mereka guna untuk ugut kita. So kita akan jadi lembu lah, macam dicucuk hidungnya, ikut je kata mereka. Sebab apa? Kita takut pembangunan yang kita dapat ni akan hilang. Tu kita tak nak lah perkara tu. Kita tak nak sama sekali perkara tu diikut daripada orang luar. Kalau boleh biarlah pembangunan tu kita jadikan sebagai kekuatan, bukan kelemahan kita sampai kita kena menjadi kuli, sampai kita kena menjadi hamba kepada pembangunan. Itu bukan pembangunan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya kita masuk kepada prinsip yang kelima. Kita masuk kepada prinsip yang kelima. Kalau kita lihat kat sini, prinsip yang kelima adalah mencapai matlamat dan berlandaskan syariat. So, untuk mencapai pembangunan yang diredai oleh Allah, kita kata pengurus ataupun orang yang ingin membuatkan pembangunan itu harus memastikan pembangunan itu mencapai matlamat berdasarkan kepada hukum-hukum syaratnya. Hukum syarak, maafkan saya, hukum-hukum syarak ni. Dan kita kata kat sini, untuk kita mencapai benda tu, ianya perlu diketuai oleh mereka yang mempunyai ilmu mengenai hukum, hakam dan juga tuntutan syariat. Baru kita dapat capai matlamat itu. Kalau kepalanya tidak faham, apatah lagi anak-anaknya. That's why kita kata ada satu pepatah ada sebut, ibu ketam ingin mengajar anak ketam berjalan, tetapi ibu ketam sendiri jalan tak betul. So di sini kita lihat bahawa kalau kita diketuai oleh mereka yang kita kata jalannya pun tak betul, so dia sebenarnya akan membuatkan pembangunan itu tidak mencapai matlamatnya. Katalah ibu ketam tadi nak ajar anak dia berjalan, dia sendiri jalan tak betul, tercapai tak matlamatnya nak mengajar anak berjalan dengan betul? Tak tercapai. Sebab apa? Anak-anaknya akan mengikut hasil didikannya, akan mengikut apa yang dilihatnya. So anak-anak akan berjalan seperti apa yang diharapkan. Itu antaranya lah.
Okey, seterusnya kita akan tengok pembangunan rohani ahli organisasi masih di muka surat 70. Okey, kalau para pelajar boleh tengok, sebenarnya ia masih di muka surat 70. Okey, bab ni akan jadi sedikit ringkas kan, dia tak akan panjang, dan bab-bab ke belakang ni dia akan jadi sedikit ringkas. Okey, dan saya nak kalau boleh para pelajar baca dan lihat. Mungkin ada input-input yang saya tak berikan kepada para pelajar. So, saya harap para pelajar boleh tengok buku lah dan rujuk. Kalau saya baca panjang-panjang pun, saya terang panjang-panjang pun, ada yang mengantuk. Ada yang akan mengelak. So, saya akan terang, kita kata seringkas yang mungkin, ataupun kita kata yang saya rasa okey lah untuk para pelajar. Okey, kita lihatlah sebelum saya membibir panjang. Okey, kalau lihat kat sini, okey, sebenarnya sebagai umat Islam, kita perlu menitik beratkanlah pembangunan rohani ni. Okey, sebelum kita menuju kepada pembangunan kebendaan ataupun pembangunan materialistik seperti yang dituju oleh barat. That's why rohani ni paling penting. Kalau kita lihat kan, sebelum dalam pembangunan, banyak teori-teori yang sama sekali ingin supaya spiritual itu yang didahulukan, barulah kita kata pembangunan ekonomi tu akan seiring. Kalau pembangunan ekonomi terlampau tinggi tapi spiritual tak ada, so akan berlaku pula masalah-masalah sosial. Itu yang kita nak elakkan. Okay, itu yang kita nak elakkan lah dalam kita kata sebuah negara, dalam sebuah masyarakat. Kita tak nak, kalau boleh, sebuah masyarakat tu kita kata dia lebih kepada kebendaan, lebih kepada ekonomi, tapi daripada segi sosialnya, daripada segi kita kata spiritualnya, dalamannya, mereka bukanlah seperti yang kita harapkan. Yang kita harapkan. Kalau kita lihat sekarang ni, negara membangun, tapi kes-kes mental, kes depression, dalam diri individu tu semakin banyak, semakin tinggi. Sebab apa? Dalaman tu, dalaman kita tu, rohani kita. Maksudnya, bila manusia tu lebih kepada mengejar kebendaan, mengejar materialistik, so santapan rohani, santapan diri tu dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Kalau pagi-pagi bangun terus tengok phone, mana santapan kita kata rohaninya, spiritualnya, dalamannya. So kita perlu ubahlah habit tersebut. Habit tersebut. Ini akan menjadikan pembangunan kebendaan sempurna jika akhlak umat Islam itu mampan. Dalam Islam kita kata pembangunan kita kata kebendaan ekonomi tu akan jadi sempurna jika akhlak tu datang dulu. So that's why dalam Islam tu kita lihat akhlak tu adalah yang pertama lah, yang atas sekali. Kita lihat contoh sajalah, iaitu Rasulullah SAW. Apa yang non-Muslim kita kata kaum musyrikin, kaum kafir ingat tentang Rasulullah adalah akhlak beliau. Di mana beliau adalah seorang yang sangat-sangat sabar, individu yang sangat sabar. Kemudian beliau tidak, kita kata sabar tu dia tak marah orang buat apa pun. Dia cakap penuh dengan kasih sayang. Itu adalah akhlak yang baik. Di mana ramai non-Muslim, bukan Islam, yang masuk Islam pada zaman beliau adalah melihat kepada akhlak beliau. So, bila kita lihat akhlak tu baik, pembangunan tu akan datang dengan sendirinya. Bukan tanpa berusaha, perlu berusaha, tapi dengan akhlak yang baik. Tak ada orang cakap, kalau kita kejar akhirat, insyaAllah dunia datang, betul. Tapi dalam Islam kita kena adil. Adil kat sini, dunia pun kita kejar, akhirat pun kita kejar. So, bagaimana nak kejar akhirat tu, bagaimana nak kejar dunia tu? Dengan berakhlak, dengan melakukan semua perkara yang kita kata tadi, kalau kita belajar tadi kan, dalam start yang awal-awal tadi, jangan sesekali meninggalkan perkara yang disuruh oleh Allah, perkara yang wajib dilaksanakan oleh Allah. Jika perkara itu dilaksanakan, insya-Allah kita kata, insya-Allah akhlaknya akan terbentuk dengan baik, dan kemudian pembangunan ataupun apa-apa yang dilaksanakan tu akan dilaksanakan dengan baik. Terdapat 3 bentuk pembangunan Muslim yang dianjurkan. Yang pertama, Muslim dari sudut akidah. Yang kedua, Muslim daripada sudut ibadah. Dan yang ketiga adalah Muslim daripada sudut akhlak. Ini ada pada muka surat 71. Ada pada muka surat 71. Para pelajar, kita sambung Muslim daripada sudut akidah. Muslim daripada sudut akidah. Ini ada pada muka surat 71. Ada pada muka surat 71. Saya harap para pelajar bolehlah tengok buku sambil-sambil tu dengar apa saya cakap lah. Sebenarnya kalau kita tengok, sebenarnya dalam Islam kita perlulah
bersyahadah kepada Allah. So bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maksudnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan juga aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dan kat situ kita dah lihat dah ayat dia. Okay, di mana kalau kita sebut ayat tu, maksudnya kita meyakinilah tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dan juga akidah kita tu perlulah berteraskan kepada Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Okay, itu yang paling penting lah. Kenalah ada teras yang betul. Janganlah ikut suka hati kan, macam orang sekarang. Okay, di mana perkara yang betul dah jadi salah, perkara yang salah dah jadi betul. That's why kita lihat macam isu rokok. Okay, telah menjadi, kita kata, trend pada masa kini, di mana tak kisahlah Pak Haji ke, yang muda ke, yang tua ke, masa saya tak nak saya sebut mana-mana individu, walaupun telah menyatakan hukum merokok itu haram, masih lagi merokok. Okey, sama jugalah macam wanita, walaupun telah disebutkan tentang pemakaian bulu mata palsu, masih juga memakai bulu mata palsu. Okey, maksud yang kat sini, kita dah buat perkara tu bukan mengikut kepada apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Perkara tersebut telah menyatakan tentang salahnya, tentang kenapa tidak boleh dilaksanakan, tapi kita masih buat lagi sampai sekarang. Okey, dan juga manusia perlu beriman dan percaya kepada rukun iman. Okey, contohnya kita kena percayalah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pencipta langit ni, alam ni. Allah yang menghidupkan semua benda yang ada kat muka bumi ni, manusia, haiwan, pokok, lepas tu apa-apalah. Dan juga Allah juga yang mengutuskan para rasul dan juga para nabi kepada kita di muka bumi ni. Okey, ini antara rukun, kita kata rukun iman. Okey pelajar, kita buanglah. Okey, kod kelas untuk hari ini, kod kelas untuk hari ini adalah sinergi. S-I-N-E-R-G-I, sinergi. Okey, S-I-N-E-R-G-I. Okey, masukkan kod itu bagi mendapatkan kedatangan pada hari ini. Okey, di mana di sini sebagai individu Muslim ataupun sebagai orang Islam, kita sepatutnya menjadi individu yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang percayalah bahawa Allah itu adalah yang satu. Allah itu adalah pencipta alam. Allah itu adalah pemilik semua harta, semua, kita kata semua yang ada. Yang kedua adalah percaya kepada malaikat. Okey, yang ketiga percaya kepada Al-Quran, ataupun kitab-kitab suci yang diturunkan, Taurat, Injil dan sebagainya. Kemudian percaya kepada nabi dan juga para rasul, 25 nabi yang ada, yang utama dan juga nabi-nabi lain. Kemudian percaya pada hari kiamat, iaitu percaya pada selepas kehidupan kita ni kita akan ditimbal tara di hari kiamat nanti untuk lihat sama ada kita sebenarnya buat tak kebaikan ataupun kita buat, kita kata, kejahatan. Kemudian percaya kepada qada dan qadar, di mana semua perkara yang berlaku ini sebabnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau itu yang terjadi, memang itu telah ditetapkan. Itu antaranya lah. Kita move kepada Muslim daripada sudut ibadah. Untuk Muslim daripada sudut ibadah, di mana kat sini individu Muslim perlu tunduk dan patuh kepada Allah dalam bentuk ibadah lah. Macam saya ada dengar, saya rasa saya cakap kot, dalam satu kita kata slot television, saya rasa kat Oasis, ustaz tu cakap, perkara yang kita perlu lakukan waktu pagi, adalah solat dengan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz tu cakap tak kira lah kalau bangun pukul 10 pun solat dulu subuh. Itu antara perkara dia lah. So kita kena patuhlah kepada Allah dalam bentuk ibadah. Ibadah dalam Islam merupakan pancaran keimanan dan perasaan yang merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak laksanakan, maksudnya kita tak takutlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. That's why kita kena buat juga ibadah tu. Dan juga kalau kita lihat, sebenarnya ibadah ni bukan sekadar apa yang disuruh saja, dia lebih kepada tangga kita untuk menyambung diri kita dengan pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai makhluk, kita nak tengok apa yang sebenarnya
kita kata bentuk komunikasi yang kita boleh buat dengan kita punya pencipta dalam bentuk solat. Okey, so kalau kita nak orang sayang kita, contohlah kan, kalau awak adalah kita kata kawan. Okey, kalau awak tak mesej kawan awak 5 tahun, awak masih kawan tapi tidaklah kawan seperti yang mesej hari-hari. So kita kata hubungan dan komunikasi itu adalah kita kata sebagai pengerat lah. So apa yang boleh membuatkan kita ada hubungan erat dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita melakukan ataupun melaksanakan ibadah yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam diri semua Muslim itu sendiri. Okey, so ibadah juga sebenarnya kita lihat. Okey, dalam rukun Islam kita perlu mengucap 2 kalimah syahadah macam saya cakap tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Okey, kemudian kita kena mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Okey, itu antara perkara yang wajib kita laksanakan. So jangan sesekali tinggal, jahat mana pun kita solat sahaja. Sebab apa, kadang-kadang dengan solat itulah akan membuka pintu hati kita untuk menjadi lebih baik. Okey, saya percaya kata-kata tu. Okey, jangan cakap solat ke tapi jangan cakap dengan orang kau solat tapi kau tak ikhlas pun tak guna. Sebab yang mengukur kita punya keikhlasan tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang tidak solat ni adalah mereka yang seperti tidak takut dengan kita kata kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita solat sahaja. Kerana kita tahu bahawa dekat sini adalah kita buat ni adalah kerana kita yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Ini antara paling penting lah, iaitu 30 hari sepanjang bulan Ramadan tu kita berpuasa. Okey, kemudian membayar zakat. Okey, bukan sahaja zakat fitrah tetapi juga zakat harta. Kemudian menunaikan haji. Saya letak bintang star tu kerana menunaikan haji ini adalah mereka yang berkemampuan sahaja. Okey, so perkara yang wajib dilaksanakan lagi adalah kalau dia tak pernah bayar zakat, dia kena dahulukan bayar zakat dahulu. Okey, antara perkara-perkaranya. That's why kita kata bagi yang berkemampuan. Okey, jangan sanggup berhutang untuk menunaikan haji. Okey, berhutang dengan orang. Maksudnya sanggup tak bayar hutang orang walaupun kita ada duit semata-mata nak menunaikan haji. Itu antara perkara yang salah lah untuk dilaksanakan. Okey, kewajipan kat situ bukanlah menunaikan haji bukanlah wajib. Tapi kita kata haruslah bagi mereka yang berkemampuan. Kalau mampu buat, tak mampu jangan buat. Okey, yang ketiga adalah Muslim daripada sudut akhlak. Okey, tuntutan untuk mengamalkan akhlak Islam itu adalah perlu. Akhlak sebenarnya berkait rapat dengan keimanan lah. Okey, di mana akhlak yang terpuji merupakan hasil daripada iman yang sebenar. Okey, macam Rasulullah SAW lah, individu yang menjadi idola semua orang. Okey, dia adalah akhlak yang baik tu. Akhlak dia yang baik tu telah menyebabkan non-Muslim datang untuk menganut agama Islam. Okey, di mana dia adalah seorang yang sabar, kemudian tak pernah marah-marah, kemudian kita kata menunjukkan kasih sayang, bukan kebencian kepada orang. Okey, so kita lihatlah, that's why kita kata akhlak yang terpuji ni mereka punya keimanan yang tinggi. Kalau tidak susah nak jadi seorang yang berakhlak. Okey, dalam satu peristiwa Rasulullah menjawab tentang ad-din sebagai akhlak yang baik. Ini ada pada muka surat 71. Okey, tengok pada Muslim daripada sudut akhlak tu, saya bacakan saja. Apakah ad-din itu, ditanya oleh sahabat. Jawab Rasulullah SAW adalah akhlak yang baik. Baginda juga ditanya, apakah kecelakaan itu? Baginda SAW menjawab, akhlak yang jahat. Okey, ringkasnya seseorang Muslim itu dituntut untuk melakukan atau mengamalkan akhlak yang terpuji sebagaimana yang digariskan oleh Islam. Okey, ia meliputi semua aspek dan hubungan, sama ada akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak dengan manusia ataupun akhlak alam seluruhnya. So kita bukan sekadar perlu berakhlak sesama manusia, tapi kita perlu berakhlak kepada Allah dan juga kita perlu berakhlak kepada alam sekitar. Okey, muka bumi ini. Itu antaranya lah. Okey, seterusnya kita akan masuk sinergi dan hubungan di dalam pembangunan. Ini ada pada muka surat 72. Okey, ada pada muka surat 72. Okey, pembangunan negara dan organisasi akan membuatkan kita terfikir kepada masyarakat dan juga kepimpinannya. Okey,
Kita sentiasa akan fikir bentuk kepimpinan dia, okey, bagaimana masyarakat dan sebagainya. Walaupun kepimpinan merupakan tunjang pembangunan sebuah negara, tapi peranan individu itu sendiri tidak boleh diperkecilkan. Kita nampak bahawa kat sini kalau kita nak gerakkan sebuah industri itu, kita perlukan masyarakat, kita perlukan pemimpin. Pemimpin lah. Tapi sebenarnya kita kata peranan individu yang kecil-kecil itu pun amat penting. Okey, barulah kita kata matlamat, strategi itu dapat dicapai. Okey, terdapat 3 bentuk hubungan yang diwujudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala pada muka surat 72. Okey, hubungan sesama umat Islam dan hubungan orang Islam dengan bukan Islam. Ini antara kita kata perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik sahaja beliau kita kata sampai ke Madinah, berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dibuat dulu perjanjian ataupun piagam Madinah. Di situ dilaksanakanlah. Di mana kita nampaklah daripada kontrak itu, daripada kita kata piagam tersebut terlerailah beberapa syarat di mana non-Muslim berhak untuk menganut agama mereka sama seperti Muslim. Okey, maksudnya Rasulullah jagalah, Rasulullah tak paksa pun mereka menganut Islam. Okey, seterusnya adalah dalam surah Ali Imran ayat 103, berpegang teguhlah dengan tali iaitu agama Allah bersama-sama dan janganlah pula kamu berpecah belah. Okey, kita lihat kat sini, kita kena sama-samalah berpegang teguh. Pembangunan tu akan berjaya bukan sekadar seorang sahaja yang bergerak tetapi juga keseluruhan individu yang ada di situ. Semua memainkan peranan. Okey, so institusi keluarga juga memainkan peranan yang pentinglah dalam pembangunan. Antara ciri-ciri keluarga yang digariskan dalam Islam, kenapa institusi keluarga ni penting? Sebab daripada keluarga lah kita dapat didik satu individu tersebut. Okey, bagaimana dia ingin menerajui arus pembangunan moden ini. Okey, ciri-ciri keluarga Islam adalah yang pertama, keluarga yang sihat, dinamik dan cergas. Yang kedua, keluarga yang terdidik dengan nilai agama. So ini antara ciri-ciri lah. So perlulah daripada kalangan mereka yang sihat, mampu bergerak sendiri, okey, dan juga mampu berubah-ubah daripada satu situasi kepada situasi yang lain. Itu adalah dinamik. Okey, di mana yang kedua, dalam diri keluarga atau individu tu perlu ada nilai agama. Itu antaranya lah. So perlu ada nilai agama. Okey. So, okey, kalau para pelajar tengok, okey, ini adalah slide terakhir kita. Sampai situ saja untuk hari ini. Memang agak sedikit pendek. So, bab-bab yang terkebelakang ni memang pendek kecuali bab 8. So, saya harap para pelajar boleh bersedialah, okey, untuk ujian yang akan dilaksanakan, okey, dalam kuliah pada minggu ini. Okey, dalam kuliah pada minggu ini. Dan link bagi menjawab ujian tersebut akan diberikan kepada para pelajar menerusi medium Google Classroom. Okey, bab yang akan keluar adalah bab 1 hingga bab 6. Bentuk soalan yang akan keluar adalah bentuk soalan MCQ, objektif macam hari tu, pilih jawapan sahaja. Okey, jumlah soalan tadi adalah 80 soalan dan masa menjawab adalah 1 jam 30 minit. So, kita akan ikut waktu kuliah masing-masing lah. Contoh kuliah awak adalah pada contohnya DPHU dan DPZW, kuliah pada hari hari Selasa. So, Selasa pukul 4.30, okey, dan juga pukul 4 hingga pukul 6 akan berlangsung awak punya ujian. Okey, manakala DPIH akan berlangsung pada hari Khamis, iaitu 8 hingga 10 pagi, dan DPIH dan DPM lah kedua-duanya. Okey, itu saja kot. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.